Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Hari ini saya Puan Hajah Ainul Azura binti Zakiuddin ingin menyampaikan sedikit perkongsian. Moga-moga ianya dapat memberi manfaat untuk diri saya sendiri dan juga untuk tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah sekalian, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajj wal umrata lillah. Surah Al-Baqarah ayat 196. Dan sempurnakan ibadah haji dan umrah kerana Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, saya yakin apabila kita telah membulatkan hati kita dan niat kita untuk menunaikan umrah ataupun haji, pastinya niat kita itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk mendapatkan keridhaan Allah. Benar bukan? Kerana kita mengharapkan agar kita beroleh haji dan umrah yang mabrur. Dan saya pasti di saat tuan-tuan dan puan-puan sudah mempunyai perancangan untuk menunaikan umrah, tuan-tuan dan puan-puan akan mula mencari ilmu untuk memahami manasik umrah itu sendiri. Di saat itu kita akan mula mencari ilmu tentang bagaimana mengerjakan ibadah umrah, tentang apakah syarat-syarat umrah, apakah itu rukun-rukun umrah, apakah pantang larang yang perlu kita tahu. Ini kerana kita hendak pastikan bahawa setiap manasik umrah kita ataupun pelaksanaan umrah kita itu ataupun haji kita itu sempurna dan mengikut pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh syariat. Selain daripada itu, kita akan mula bershopping. Kita akan membeli barang-barang umrah, kita akan ada senarai apakah barang-barang yang perlu dibawa. Apakah berapa helaikah pakaian yang perlu dibawa, sekiranya perlu, ubat-ubat apakah yang perlu kita sediakan, dokumen apa yang perlu kita sediakan dan berbagai lagi. Namun begitu, ada satu lagi perkara yang sangat penting yang perlu kita ingat, iaitu membawa hati dan jiwa kita yang benar-benar bersedia untuk menyempurnakan ibadah kerana Allah. Hati ini juga perlu dipersiapkan. Kita perlu mendidik hati kita untuk rasa kembali kepada Allah, penyerahan diri kita sepenuhnya kepada Allah, mendidik rasa rindu kita untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah manifestasi kita untuk menyempurnakan ibadah haji dan umrah kerana Allah. Dikala kita melafazkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu ya Allah. Ianya adalah pengakuan ataupun ikrar serta komitmen kita untuk menunaikan perintah Allah. Di saat ini rasakan pengakuan ini dengan sepenuh hati dan bukan hanya dengan lafaz di bibir sahaja. Labbaik Allahumma labbaik, aku datang menyahut panggilan-Mu ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik, tiada sekutu bagimu, aku datang menyahut panggilan-Mu. Innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika la, sesungguhnya segala pujian, segala nikmat, segala kekuasaan adalah milik-Mu ya Allah, tiada sekutu bagimu. Itulah ikrar kita, itulah iltizam kita saat kita menuju ke Baitullah. Ibadah umrah yang sempurna apabila kita sempurna dalam setiap gerak tubuh badan kita dan perbuatan kita, berserta dengan hati yang benar-benar menyerah hanya kepada Allah semata-mata. Oleh itu, persoalannya, bagaimana kita hendak tahu bahawa ibadah umrah atau haji yang kita lakukan itu benar-benar kerana Allah? Bagaimana kita nak pastikan bahawa hati kita itu benar-benar ikhlas kepada Allah? Ikhlas ini adalah sesuatu yang tak dapat dilihat dengan mata kasar. Jadi, bagaimana kita nak tahu bahawa
kita mendidik hati kita ini benar-benar ikhlas mengerjakan umrah ataupun ibadah haji ini kerana Allah. Bukan kerana manusia, bukan kerana populariti, bukan kerana pengaruh ataupun bukan kerana mendapatkan followers yang beribu-ribu. Bukan. Niat kita hanya kerana Allah. Jadi sekadar perkongsian daripada seorang hamba yang sebenarnya banyak dosa dan banyak kelemahan ini, saya merasakan bahawa ibadah umrah ini bermula dari awal di saat kita sudah nekat untuk menunaikan ibadah itu sendiri. Antara persiapan sebelum kita menunaikan ibadah umrah ataupun haji pertama kalinya, mungkin kita perlu perbanyakkan solat-solat sunat sebelum kita berangkat ke tanah suci. Perbanyakkan solat taubat, perbanyakkan solat tahajud, solat hajat dan pelbagai lagi solat-solat yang lain. Mohon doa daripada Allah, mohon doa kepada Allah agar Allah lorongkan hati kita dekat dengannya, agar hati kita ikhlas kepadanya, agar setiap ibadah yang kita lakukan diterima olehnya dan juga hajat-hajat kita yang lain. Banyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berzikir dan bersalawat buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keduanya, mungkin kita juga boleh membaca kisah-kisah Nabi, memahami sejarah terbinanya Kaabah oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dan bagaimana di saat Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyeru umat manusia menunaikan haji, seperti mana di dalam surah Al-Hajj ayat ke-27. Dalam ayat ke-27 Allah berfirman, "Wahai Ibrahim, serulah manusia untuk mengerjakan haji, nescaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan menaiki unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh." Seandainya kita memahami bagaimana saat perintah Allah kepada Nabi Ibrahim sendiri terasa ragu-ragu kerana dikuatiri seruannya tidak didengari oleh umat manusia, apatah lagi untuk hadir di lembah yang kering kotang itu. Tetapi bagaimana janji Allah itu benar, kita lihat kini berjuta manusia dari setiap penjuru bumi datang menyahut seruan Nabi Ibrahim. Seandainya kita memahami sejarah pengorbanan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan ibunya Siti Hajar, serta sejarah di sebalik pensyariatan ibadah sa'i di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah, pasti hati kita akan tersentuh dengan sifat yakin dan sabarnya Siti Hajar dengan perintah Allah. Di saat anaknya Nabi Ismail menangis, beliau berlari-lari anak mencari air daripada Bukit Safa dan Marwah. Andainya kita benar-benar memahami pengorbanan dan keyakinan Siti Hajar kepada perintah Allah, di saat itu kita juga sebenarnya mendidik hati kita untuk tunduk dan menyerahkan diri kita serta yakin sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga di saat sebelum kita berangkat untuk menziarahi makam Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita cuba untuk mengenali, mencintai Nabi kita dengan lebih mendalam. Marilah kita membaca sirah-sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan rasakan bagaimana kasih dan sayangnya Rasulullah kepada umatnya. Kerana saat kita menjejakkan kaki kita ke Madinatul Munawwarah, kita bersolat di Masjid Nabawi, menziarahi makam Rasulullah, kita sebenarnya menyelusuri tanah-tanah yang satu ketika dulu dilalui oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita cuba merasakan kota yang penuh dengan kasih sayang, kota Madinah yang menjadi saksi kasih dan sayangnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya. Di kota Madinah inilah, di Masjid Nabawi inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun untuk solat malam setiap malam sehingga bengkak-bengkak kakinya. Untuk apa? Untuk mendoakan kepada umatnya, iaitu kita, tuan-tuan dan puan-puan. Saya teringat di dalam satu riwayat bagaimana Sayyidatina Aisyah
meminta Rasulullah SAW mendoakan untuk beliau, dan Rasulullah lalu mengangkat tangan dan berdoa, "Ya Allah, ampunkan dosa Aisyah, seluruh dosanya yang lalu dan yang akan datang, dosa yang terlihat dan dosa yang tidak terlihat." Bagaimana Sayyidatina Aisyah sangat gembira dengan doa Rasulullah itu. Dan Rasulullah bertanya kepada Sayyidatina Aisyah, "Adakah kamu gembira dengan doa ini, ya Aisyah?" Sayyidatina Aisyah menjawab, "Sudah pasti aku sangat gembira, ya Rasulullah." Maka Nabi berkata, "Demi Allah, itulah doaku untuk umatku dalam setiap solatku." Masya Allah, tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, perasaan cinta ini, cinta kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan penyerahan hati kita sepenuhnya kepada Allah, inilah yang perlu kita bawa di saat kita ingin berangkat ke Baitullah untuk menunaikan umrah. Selain daripada kita membawa bagasi yang syarat dengan pakaian kita dan serta peralatan umrah kita, kita juga perlu membawa sesuatu yang lebih hebat yang berada di sini, iaitu hati kita. Kita bawa hati kita yang yakin dan penuh keredaan untuk menunaikan ibadah ini hanya kerana Allah semata-mata. Semoga di saat kita berniat umrah dan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, kita benar-benar menyerahkan hati kita untuk beribadah kerana Allah, seperti mana yang Allah firmankan di dalam surah Al-Baqarah ayat 196 yang saya bacakan di awal tadi. Oleh itu, saya sentiasa mendoakan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah serta diri saya sendiri agar dijemput oleh Allah untuk menjadi duyufur rahmannya, menjadi tetamu yang paling istimewa ke Baitullahnya dan beroleh umrah dan haji yang mabrur, insya-Allah. Akhir kata, saya mohon maaf seandainya kata-kata saya ini ada yang mengguriskan hati tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Yang baik datang daripada Allah dan yang lemah itu adalah daripada kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.